Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So untuk hari ini cikgu akan ajar tentang operations on set ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil operasi set. Baik, untuk tajuk set ini dalam silibus baru KSSM ataupun silibus lama KBSM dua-dua ada. So boleh pakailah untuk kedua-dua batch silibus. Okey. Dalam tajuk set ini ada 3 subtopik sahaja yang kita kena cover. So subtopik pertama ialah intersection of set, yang kedua union, dan yang ketiga combine operation. So sebelum kita mula dalam apa-apa jua yang kita akan belajar, kita akan tengok basic penting yang kita perlu tahu. Dan awak kena tahu dalam tajuk set ini dia ada pakai perkataan-perkataan yang pelik, yang not familiar. So kita nak tahu apakah perkataan pelik itu. So cikgu akan bagi both dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okay, so jom kita tengok basic dia dulu. Alright, so yang pertama kita nak tengok perkataan pertama ialah set semesta, atau dalam bahasa Inggeris kita sebut universal set. Cikgu letak S je lah. Alright, so apa maksud universal set? Okay, contohnya ada satu kotak. Okay, so dalam ini ada bulatan. So dia akan buat simbol. Biasanya simbol tu akan ada dekat luar kotak ni, macam nombor 3, ataupun kadang-kadang dia boleh juga letak kat dalam ni. Jadi maksud semesta tu macam awak bayangkan alam semesta. Jadi the whole gambar ini semua adalah semesta. Bermaksud kalau ada nombor 1 dalam ni dekat luar, ataupun nombor 2 dekat dalam, nombor 3 dekat hujung ni, it doesn't matter. Semua ini di dalam satu set semesta. So kalau soalan tanya, senaraikan nombor ataupun entiti yang ada dalam set semesta, so boleh senaraikan semua nombor yang dia bagi. 1, 2, 3. So ini semua dalam semesta, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai universal set. Okay, simbol dia macam huruf E ni. Alright, so kita tengok basic yang seterusnya. Basic yang seterusnya kita panggil dia subset. Okey, apa itu subset? Contoh cikgu kata A subset B. So ini adalah simbol untuk subset. Macam huruf C. Okey, apa maksud subset? Kalau senang awak nak faham, subset tu maksudnya inside. Kenapa cikgu kata inside? Okey, jom kita tengok. Let's say kita ada satu semesta, a universal set. Cikgu buat simbol kat luar. Okey, dalam universal set ini, jom kita beri satu bulatan. Okey, and then bulatan ini cikgu namakan dia bulatan, let's say bulatan B lah. B dekat luar. Okey, and then dekat dalam ni ada lagi satu bulatan kecil, nama dia bulatan A. So nampak tak sekarang ini seolah-olah B tu dah telan A. A tu dah ada dalam perut B. Jadi inilah kita panggil A subset B. Bermaksud A duduk dalam B, ataupun A inside B. So kepada sesiapa yang tak faham subset tu apa, bila awak tengok perkataan subset, awak boleh tukarkan kepada inside. So meaning that A inside B. That's why A di dalam ini, B di luar ini. Okay, dapat idea? So sekarang kita nak tengok term yang seterusnya yang awak wajib tahu, iaitu complement set. Complement set, atau dalam bahasa Melayu kita sebut dia sebagai set pelengkap. Okey, so apa pula set pelengkap ni? Set pelengkap ni kalau senang nak faham, maksud dia
selain dari itu. Ni maksud dia senang. Apa maksudnya selain dari itu? Okey, jom kita tengok contoh. Contohnya cikgu kata A prime. Okey, cikgu sebut A prime. Tapi sepatutnya benda yang betul kita sebut complement of A lah, pelengkap kepada A tu. Okey. So, cara nak tengok dia, okey, contoh cikgu buat satu kotak. This one is semester ataupun universal. So, kita ada satu bulatan dalam ni. So, bulat ini kita namakan dia bulatan A. So, apa itu set pelengkap yang melengkapi A? Contoh kalau awak pakai kasut kalau awak pakai kasut, mesti awak akan pakai kasut kiri. So, apakah pelengkap kepada kasut kiri? Mesti awak akan pakai kasut kanan. Sama juga contoh, cikgu kata makan. Apakah pelengkap untuk makan? Minum. Ataupun cikgu kata bulan. Apakah pelengkap untuk bulan? Matahari. Jadi, pelengkap untuk A ini adalah di luar dia. This one ialah pelengkap dia ni. Kat luar ni, yang cikgu warnakan warna kuning ni. Alamak, termasuk sikit. Okey, so ini adalah pelengkap kepada A. A kita dah tahu dalam bulatan. Yang melengkapi dia adalah selain daripada itu. That's why cikgu suruh awak tengok yang ni. Selain dari itu. So, yang di luar ini label dia A prime. This one. Okay. Faham setakat ni? So, kita pergi kepada term yang seterusnya. Term yang seterusnya ialah intersection set. Ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut dia sebagai set persilangan. Okey. So sebelum cikgu ajar yang ni, cikgu nak bagi satu tips macam mana awak nak tahu nak lorek yang mana ke, nak tengok yang mana ke. Okey, tengok tips ni. Jika dia persilangan, awak ingat perkataan ni. Tengok sekejap cikgu tulis. T I N tin D I H. So nampak perkataan intersection ataupun set persilangan, ingat perkataan tindih. Okay, kalau tengok, this is the main star, huruf N. Okay, seolah-olah macam huruf N. So jom kita tengok macam mana kita nak cuba interpret benda ni. Okay, so let's say kita kata kita ada A intersect dengan B. So, kalau kita cakap bahasa biasa, kita akan kata A bertindih dengan B. Dalam bahasa Inggeris, tindih ni ialah overlap lah. Okay, jadi teknik yang cikgu ajar tindih ni sangat senang kalau awak nak detect tempat mana yang dia akan lorek ataupun tempat mana yang terlibat. Okay, jom kita cuba tengok. Let's say cikgu bagi satu semester. Okay, so this is a universal set, satu set semester. So dalam set semester ini kita buat ada dua bulatan, satu bulat and then another dua bulatan. So both circle are overlap to each other. Okay, are overlapping to each other. So kita namakan this one set A, this one set B. So macam mana kalau soalan kata shade the correct region? Apa? A intersect B. So ini adalah soalan dia. So jangan susah hati, tengok N ini, dia ialah tindih. This is N, the word N, tindih. So tengok gambar ni, gambar this one. Tengok ni, universal set yang cikgu bagi. Bahagian manakah yang bertindih? Buka mata besar-besar. So awak akan nampak, tengok bahagian kat tengah-tengah ni adalah bahagian bertindih. This one yang cikgu lorekkan. Secara automatik kalau soalan tanya, bahagian tengah tu lah yang bertindih.
Ataupun kalau setengah soalan dia bagi nombor dalam ni. Dalam ni ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Then you can list down nombor 1, 2 dan 3 adalah hasil intersection of A and B. Ataupun kita sebut dia A intersect with B. Okay, so tindih, intersection, ingat tindih. Alright, so now kita nak pergi ke term yang terakhir yang awak perlu tahu. Term ini berbunyi union set, ataupun kita sebut dia sebagai kesatuan set. Kalau siapa ingat masa dulu kita belajar sejarah kan, ada Malayan Union. So awak boleh pakailah teori tu. Maksudnya pada masa tu dia hadir tu seolah-olah untuk menyatukan kita semua, seolah-olah. So itu adalah sejarah. So bila tengok union set, maksudnya dalam bahasa Melayu, union tu ialah kesatuan. Okay, so awak tahulah yang awak belajar sejarah tu bukan saja-saja nama dia Union Melaya Union. Dia ada maksud dia. Union tu maksudnya kesatuan. So dia cuba mengajak untuk kesatuan. Tiba-tiba masuk bab sejarah pula. Okay, so untuk set kesatuan ataupun union set, kalau tadi cikgu pakai word tindih, sekarang cikgu nak bagi awak hint word yang lain, iaitu, okay, tengok gabung. Okay, look at this. So tadi kalau intersection set ialah tindih, maka union set ialah gabung. Cikgu, macam mana saya nak ingat? Kadang-kadang kalau saya tertukar macam mana? Okey, tengok ni je. Intersection huruf N. So dalam tindih ada N di tengah-tengah. Manakala union huruf U di depan. So look at this, ada U di tengah-tengah. Okey. So now, apa kena mengena dia? Bermaksud union set kalau awak jumpa dia, bahagian yang berlorek adalah bahagian yang bergabung. Pula dah. Okay, jom kita tengok. Contoh cikgu bagi soalan. Kita zoom in lah sikit yang ni. Okay, let's say cikgu bagi A union B. So now kita pun lukis lah satu semester. Okay, so kita buat ada semester punya simbol. And then dalam ni ada 2 bulat. 1 bulat, 2 bulat. Okay, saya ingat bulat dia. So this is A, this is B set. So kalau soalan cakap suruh awak lorekkan A union B ataupun A kesatuan B, macam itulah lebih kurang kita sebut. Terpulang pada masing-masing nak sebut macam mana. Okay, tak ada lagi pernah soalan ditanya macam mana cara nak sebut. Alright, so kalau cikgu suka sebut perkataan bahasa Inggeris lah, sebab lebih senang, lebih simple. Dan perkataan tu pula tidak asing dalam bahasa Inggeris, so lebih senang nak faham. So terpulang pada awak lah, awak nak guna yang mana. So kalau cikgu akan sebut A union B. Alright, so A union B. So kita keliru, saya nak kena lorek yang mana ni cikgu? Saya nak kena lorek tengah ke, lorek tepi ke, lorek yang mana? Tengok dia kata gabung. So A, tengok cikgu lorek A bergabung dengan B. Nah, tu dia. So nampak, cikgu terpaksa lorekkan semua. Kenapa cikgu lorekkan semua? Sebab A sekarang dah unite dengan B, dah bergabung. So diorang dah jadi gang. So that's why cikgu pun loreklah semua. So nampak lebih simple. Bila soalan tanya union ataupun intersection, awak dah boleh tahu nak differentiate. Sebab kadang-kadang student ni dia tertukar intersection yang mana, union yang mana. Okay, so ini sahaja term-term yang basic yang awak perlu tahu. Okay, nanti kita akan buat soalan. Kita akan mulakan dengan soalan biasa-biasa dulu. Lepas tu nanti baru kita akan masuk soalan SPM. Okay, alright.